warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang paling baik yang wajar kita ikut sepanjang bulan Ramadan, iaitu apa saja sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling jelas yang perlu kita kongsikan pada petang ini. Sebab kalau kita merujuk kepada hadis, terdapat beberapa hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Antaranya Syahrul Nuzulil Quran, iaitu bulan turunnya Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan kerana barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak mana hari yang ditinggalkannya, menghendaki kemudiannya dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Mafhum dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat di atas, dapatlah kita mengambil pendekatan bahawa Ramadan ia membentuk insan yang bertakwa, insan yang mendekatkan dirinya dengan kitabullah, manhajul hayat, iaitu pedoman hidup. Dan dapat dikatakan bahawa Ramadan tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama pada bulan Ramadan. Dan setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril AS datang beberapa kali, ada disebut 2 kali dan sebagainya, menguji dan memperdengarkan bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya, istimewanya bulan Ramadan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Syahrul Syam, atau disebut awalnya bulan Ramadan kita menegakkan satu daripada 5 rukun, iaitu rukun Islam, iaitu syaum, iaitu puasa. Jadi kewajipan berpuasa adalah penting. Sebagaimana wajibnya salat, maka sebulan penuh kita wajib melaksanakan ibadah puasa, melainkan kalaulah kita ini ada uzur yang disebut uzur syar'i. Dan kita hendaklah menahan diri daripada makan dan minum, serta segala perkara-perkara yang mendatangkan benda-benda yang sia-sia sepanjang bulan Ramadan, untuk kita mencapai rasa kepuasan, nikmat kita berpuasa itu tadi, untuk kita menahan diri daripada melakukan segala perkara-perkara yang boleh mendatangkan dan boleh mengurangkan pahala puasa. Yang ketiga, Syahrul Qiyam. Bulan Ramadan kita digalakkan untuk melakukan amalan orang-orang saleh. Orang-orang saleh amalan dia 2 je. Pertama, dirikan salat, kedua baca Quran. Jadi bulan Ramadan ini amat sesuai kita panggil dia sebagai madrasah Ramadan, atau kita panggil dia sebagai tarbiyah Ramadan, supaya dengan kita melaksanakan setiap amalan pada setiap malam, dengan kita bertarawih, dengan kita witir, ia merupakan sebagai bulan latihan. Apabila kita melakukannya lagi dan lagi, dan ia menjadi satu kebiasaan untuk kita melakukannya pada bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan. Apatah lagi 10 malam yang terakhir, maka kita berqiyam mulai untuk kita mendapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu disebut Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita perolehi ganjaran malam Lailatul Qadar itu. Bukan saja saya, orang yang mendengar, dan seluruh masyarakat di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab.